Bismillah. So kita akan bismillahirrahmanirrahim. Kita buat permulangan dan juga explanation tentang surah At-Takwir ni ya, surah At-Takwir dan penerangan dia ataupun tafsir dia kita dah go through. Jadi macam biasa bahagian pertama tu Ustazah nak you berikan muradif itu adadat dan sebagainya lah. Jadi soalan yang pertama, apa mufradnya An-Nujum Kak Yu? Soalan yang pertama, apa jawapan dia? This one. Can you all see my screen? Yes. Najmun. Yes. An-Najum, nujum maknanya mata, bulan atau bintang-bintang kan. So, you all tulis, most of you tulis An-Najmun, tapi saya cakap sebelum ni, kalau kita buat bahagian ni, kita nak sama formatnya. So, mesti nak diikuti dengan alif lam dan dia dalam keadaan marfu'. Okay? So, tak salah, tapi An-Nujum mufradnya An-Najmu kalau ikut soalan. Okay? Right. Kak Jumlah, Al-Bihar mufradnya? Al-Bahru. Al-Bahru, okay. Yes. Bahru, okay. Bahru, Baik, Al-Bahru, good. An-Nufus, Kak Siti? Kena tambah alif lam kan? Yes. Al-Nafas. An-Nafsu. Al-Nafsu. Oh, Al-Nafsu. Nafsu, ya. So, kalau you tengok kat sini, jawapan dia adalah An-Nafsu. Tengok spelling ya. Make sure mesti tepat. Okay, An-Nafsu. Okay. So, ini jawapannya. An-Nafsu. Okay. So, Dhan bin didunya. Ni one. Dia ada dua jawapan. Sawabun. Sawabun. Okay. I know there are multiple answers there. Okay. Sawabun. Okay. Ini berdasarkan ayat Quran Sawabun atau Sawabun. Okay. I acknowledge ada banyak jawapan kat sini. Okay. Sawabin. Sorry. Baris bawah. Okay. Kalau kita tengok dekat Al-Ma'ani sekejap, saya tunjukkan dekat Al-Ma'ani. Saya dah tanya Ustazah jawapannya tak ada pun yang Ustazah bagi tu. Gini. Okay, you all tengok sini. Balik sendiri ya? Apa dia Kak? Tak, saya cakap dengan. Okay. So, bila kita kata muradif dengan didu, kita tulis kat sini zambun ya. Nun ba. You use, saya sebut sebelum ni, bila you gunakan you punya handphone ke any apps, gunakan website ya. Tak nak guna apps lagi sebab apps nanti dia banyak sangat dia akan memeningkan all of you. So I nak you pergi almaani.com. For most of you dah suruh bookmark pun this page. So bila you tengok perkataan zambun, dia ada muradif dengan abjad. Soalan dia selalu you all tanya Ustazah, ada banyak jawapan dia. Mana satu nak pilih, betul tak? Yang mana satu Ustazah saya nak pilih, kan? Saya sebut macam ni. Sebenarnya jawapan yang paling tepat adalah bila you masukkan semua jawapan, bila you nampak banyak ni, jawapan yang paling tepat adalah you cuba cari satu-satu makna ni. Baru you akan dapat makna yang lebih khusus dan lebih tepat. Itu makna yang paling, itu cara yang paling tepat. Dia tanya Ustazah, semua ni Ustazah nak kena cari yes. Jadi, this one is since you already at this level, Ustazah nak lah kalau you boleh buat. So, I kasih you shortcut. Misalnya, cara dia macam mana? You pergi ke Al-Ma'ani, you tunjuk step by step je. You pergi ke Al-Ma'ani, kemudian you tukarlah nak masuk English ke, misalnya Indonesia lah. Masuk Indonesia. Masuk English kan. Sebabnya ada yang bagi jawapan Al-Barra. Ada tak bagi jawapan Al-Barra? Ada tak? Anyone? Saya Taharatun. Tahara, okay. Tahara is kurang tepat. Okay. So zan, pertama sekali you cari dulu makna zambun apa. Okay. So you go here, what you do is copy and paste. I dah share ni lah. Tak payah type banyak-banyak, just make. Sebelum bila you buat ni, buat ada dua, ada dua tab. So you do it side by side. Okay. Ni saya tunjuk step by step, jadi you senang nak buat. Bila ni untuk muradif didu, yang ini untuk cari makna. So pertama you dah buat zambun, you copy and paste, you dah copy. You paste saja di sini, tak payah type pun. Nampak tak? Zamb maknanya apa? Evil. Nampak tak? Wrong, illegal. Sekarang kalau you cakap kat Jamila, you letak tahara misalnya.
Kita tengok makna dia. Sesuai tak? Hmm. Which is just. Vicious. Dia sesuai, dia seiras tapi dia kurang tepat. Faham ni? Okay. Sebab taharan lebih pada cleanliness, kebersihan. Okay. Iffah pun sama ni. Okay. Kalau self control, maknanya dia keadaan yang tak berapa, bukan tak betul, dia kurang tepat. Contoh saya kasih contoh ya, misalnya dalam bahasa Melayu lah. Saya tunjuk sini. Sinonim bagus misalnya. Nampak tak? Kalau kita kata sinonim bagus, nampak tak ada perkataan dia apik, baik, cakap cantik, cemerlang, elok, gagah, indah, menawan, molek, munggil. Kan maksudnya macam serupa tapi tak sama. Tampan, betul tak? Rupawan. Betul tak? Dia ada perkataan yang seiras dan tapi dia tak setepat yang sepatutnya. Okay. Bagus yang kita nak, misalnya kita nak baik lah. Misalnya ikut ayat lah. Betul tak faham ni? Kalau you kata tampan, baru you kata jelek ataupun hodoh gitu. So dari sudut bahasa ni, cara dia paling mudah ataupun cara paling tepat nak dapat jawapan yang paling tepat berdasarkan jawapan yang dia beri. Pertama, you cari makna satu-satu, of course. Nombor dua adalah cari perkataan yang familiar. Okay. Dalam banyak-banyak ni misalnya, kalau you kata tahara dah tentu you faham maksudnya apa, bersihkan sayang guys. Betul tak? Paling biasa kan sawab. Okay. Sawab ni biasa dalam Quran. Cari perkataannya ni, contoh zambun. Murad dia ismun. Ni paling tepat. Khata' atau khati'ah pun boleh. Okay. Sayyi'ah boleh. Su' pun boleh. Okay. Zambun ni maknanya dosa. Kalau you kata ghalat misalnya, ghalat tu maknanya tak betul. Zambun ni lebih pada dosa, satu maksiat yang buat. Oh fasad misalnya. Kalau misalnya kata kat sini kabirah, sesuai tak agak-agak? Tak. Kurang sesuai. Maksiat maybe can lah. So what you can do lah I say in the future kan. This one kita nak make it more precise Dulu saya bagi you jawapan dia. I tell you what it is So bila you all cakap Ustazah macam susah lah nak gauge macam tu. Jadi saya cakap si jawapan paling mudah. You ambil makna satu persatu. Contoh macam mana perkataan tu, ambil contoh lain. Al-Bara' Misalnya Al-Bara'. So bila tengok Al-Bara', okay. Nampak tak? Innocent. Sesuai tak? Opposite dia adalah Zambun. Sesuai tak? Hello? Sesuai tak? Kurang sesuai. Okay? Faham ya maksud Ustazah? So itu cara yang paling terbaik adalah you cari makna satu-satu. So sawab ni memang tak ada. Tapi dalam Al-Quran biasa perkataan sawab dengan sawab ni. Okay? Boleh faham ni? Okay. Al-Jahil lain. Al-Jahil. Jahil adalah nama neraka kan? Jadi muradifnya boleh apa? An-nar. Nar. Lagi? Lain? As-sa'ir. Yes. As-sa'ir Ini memang nama neraka lah. Al-hawiyah. Apa dia? Al-hawiyah. Okay. An-nar. Then you can have as-sa'ir Kak Siti okey tak? Oh Kak Siti. Suaranya tak dengar. You are there? Okay. Ya, okay. Kecil lah, tak nampak. Kecil. Tulisan Ya, saya pasal saya pakai handphone. Tak apa, boleh. boleh. Tulisan gini. Besarnya. Boleh. Dia kata kecil, saya besarkan lah. Okay. Boleh Ustazah? As-sa'ir As-sa'ir. Kemudian Hawiyah. Al-hawiyah. Al-jahim, jahannam, hawiyah. Boleh lah. Semua nama neraka lah. Hawiyah. Okay. Hawiyah ni, jahannam ni dia tak boleh alif lam sebab dia mamluk nasaraf lah. Belajar ni. Okay. Okay, baik. Kemudian Karim. Lidu Karim apa? Bakhil.
So misalnya perkataan karim ni Al-Bakhil. bakhil. Okay. So bila you misalnya you pergi sini, kan? Jadi bakhilun. Okay. Sama juga copy and paste je. Tadi. Kita nak ada new opposite kan? Ya. Apa dia punya ada tak nampak? Bakhil. Bakhil. Okay. Karim ni maknanya apa? Mulia. Mulia. Right. Generous. Bakhil ni bukan. Bukan janda. Maknanya karim maknanya mulia. So kalau mulia lawannya apa saya? Keji. Keji kan? Kalau bakhil sesuai tak? Taklah. Ha? Sesuai. Sesuai. Loke, is it? This bakhil means Bakhil is peloke. loke kan? Ha. So kalau keji tak kena lah. Sesuai tak? Hiana tak boleh. Khiana, yes. Okay, that's a better answer. Let's give you a karim. Hiana. Dia ada dua. Saya tunjukkan you makna. Karim maknanya ada dua. Satu maknanya respectful lah. Mulia tau. Lagi satu maknanya can be generous. Can be generous tak? Okay. Nampak? Austin. There you go. Gracious. What? Big hearted. Ini generous kan? So nampak tak? Karim ni dia ada multiple meaning. Can be respected, can also be generous. Yes or no? Aziz, precious also can. Soalannya, macam mana nak tahu jawapan yang paling tepat? Tengok ayat dia. Mana ayat dia? Okay. Kalau tengok ayat dia balik, ni kita nak nampak. Innahu laqaulu rasulin karim. So kat sini, Nabi ni mulia ke generous? Mulia Dan dia juga generous. Mulia. and generous. Lakaul ni tapi lebih sesuai adalah sebenarnya mulia. Sebab dia kata qaulu, kata-kata Nabi tu. Tapi sifat Nabi tu memang generous pun. Tapi kita berdasarkan ayat ni kan mudah-mudahun lagi ni semua ni kan. Kita selawat i'rab ni kan. Sebab itu pentingnya belajar i'rab. Sebab bila dalam keadaan karim ni nak identify mana satu jawapan yang paling tepat. Sekarang saya jawab perincian dan ketepatan. Dulu kita ambil makna yang seerti, seiras, yang sesuai lah. Okay, kita beri. Tapi sekarang kita nak ada perincian. Bila belajar bahasa Arab especially, sebenarnya kita belajar tentang perincian. Sama macam mengaji apa. Awak belajar bertalaqi sampai bersanad. Awak betulkan apa sebenarnya? Seriously, saya tanya awak soalan. Awak belajar apa sebenarnya? Tahsin. Tahsinah untuk apa? Untuk perbaiki. Perbaiki untuk buat perbaiki apa? Untuk coba bacaannya Sebutan. Bacaan seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Maknanya kita nak ada perincian kan? Kita nak ada ketepatan kan? Betul tak betul? Betul. Kalau first level awak belajar, kita sebagai guru ataupun kita belajar awak, kita nak suruh awak mengaji makhraj dengan sifat 100% tip top. Nanti tak nak datang ngaji dah. Takut. Tak ya? Jadi sama juga macam sesahaja you bahasa Arab. Pertama sesahaja you get familiar dulu. Kalau dulu kita yang teknik tak salah. Sekarang ni sebagai perincian. Sebab bahasa Al-Quran, cara you nak belajarnya adalah sebenarnya dari sudut perinciannya. Macam mana nak faham, macam mana ulama tafsirkan. Ini saya aja teknik. Macam mana ulama tafsirkan beri penerangan. Selain daripada makna, nampak tak ada perkataan karim, ada berbagai makna. Betul tak betul? Betul tak betul? Tapi sekarang saya buat perincian lagi berdasarkan makna yang berkaitan. Kita panggil tu siyaqul kalam. What is the kita panggil tu apa siyaq ataupun kita panggil dia qarinul kalam. What is the words beside it ataupun murakabat di sebelah perkataan tu yang beri makna yang memberi perincian. So saya cakap kalau dalam ayat ni misalnya karim di sini, alright, adakah dia bermakna generous ataupun mulia?
Yang lebih Mulia. tepat. Mulia. Mulia. Okey. Jadi kalau mulia, bakhil sesuai tak? Tak. Kurang sesuai. Okey? Fine. Kurang sesuai. Okey. Nanti dia kata Ustazah, habis tu kat dalam dictionary, ya. Tapi berdasarkan ayat ni, okey, pasal kita belajar perincian kan sekarang. Jadi Ustazah akan tulis macam ni. Karim, kalau you pilih lah berdasarkan makna di sini, okey. Kita nak maknanya apa? Dhalil, keji. Haqir. Ni semua makna yang memberi maksud haqir. Betul. Apa makna hakir? Pastikan dengar perkataan hakir kan? Kira. Hakir. Haris. Sekejap Harrison. Hakir. Nampak? Hakir. Maknanya apa? Villain. Scoundrel. Villain. Kan? Sleazy. Maknanya keji lah. Betul tak? Hmm. Kalau bakhil tadi kita cari maknanya apa? Kedekut. Yang kita faham lah. Betul tak? Kedekut kan? Kedekut. Ataupun orang panggil apa ya? Stingy kan? Memang sifat tu keji. Tapi tak dia tak berapa tepat. Nampak? Stingy person. Okay? Yeah. Can you see that? So another word that you can write is tadilah dhalil. Okay, dhalilun. Dhul. Mina dhulli. Dhul tu maknanya dhal. Dhillah tu maknanya keji. Okay, so saja you all perincian. I'm going a little bit slow here. Because I want you all to understand what I'm doing. Nampak tak? Humiliating. Degrading. Okay, can you see that? Kalau hiana tak boleh ke? Khiyana, dia opposite dia adalah amanah. Amanah. Khiyana Oh, maknanya okay. apa? Okay, you see? I'm not saying it's wrong. Dia makna seiras tau kakak. Tapi dia kurang tepat. Kita nak belajar ketepatan kat sini. Okay. Because you all dah at this level untuk belajar ketepatan. Mana khiyana? Tak nampak pun kat sini? Khiyana tak sesuai. Tak ada. Syahihun. Syuh, yes. Syuh memang. Syuh maknanya pun keji. Syuh boleh. Syuh. Tapi perkataan yang lebih biasa digunakan adalah zalil. Syahih ni min. Tapi lebih sesuai dia panggil bakhil. Evil lah. Bakhil, nampak dah? Syahih ni dia lebih pada bakhil sebenarnya. Tapi kalau syahid the other one is means a mean person. But lagi sesuai sebenarnya dalil. Dalil dengan apa tadi saya sebut? Hakir. Hakir. Yang memang dalam Al-Quran ada. Okey. Okay, nak tengok lagi, nak tunjuk contoh lagi. Macam mana nak gunakan, macam mana. Selalunya perkataan dalam Quran ni, opposite dia ataupun meaning dia selalunya ada dalam Quran. Okay, I tunjuk you contoh ya. Kita tengok kalimatul Quran. Saya tunjuk slowly gini boleh Boleh. Kita belajar perkataan. Nak apa tu? Nak apa tu? Nak be very careful with words lah. Walaupun ahli bahasa kan. Nampak ya? Hakir. Hakir tak ada. Dalil. Hakir. Dalil. Tak ada juga Some words ada dalam Quran ni, hakir tak ada. Tak ada. I think hadis lah. Kalau ada hadis agaknya. Atau zul. Kan kita ada belajar ni. Mina zulli. Cuba try. Dia punya root word. Zal. We try. Nampak. Mina zulli. Nampak. Weakness. Dia bukan weakness lah. Sebenarnya ni maknanya hina. Berdasarkan ayat tu. Nampak tak? Wa kabirhu takbirah. Saya ulang ya. Okay, jadi memang we have the same exact perkataan. Tapi tadi, zul kan? Okay. Wa tarahum
Sorry. Walam yakul lahum syarikum fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini saya ambil surah ni pasal senang, masalah mudah. Yang belum lagi mereka ni jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dan tak ada satu pun boleh jadi wali, guidance yang apa tahu? Minadh-dhulli, yang bebas daripada kekejian, kehinaan atau kelemahan, wa kabbirhu takbira. Dan Maha Suci Allah kat situ. Okay. So ingat kita dah belajar root word kan? 3 words kan dia tadi kan? So ini kalau misalnya tak ada sirah, tak ada bentuk zalil, tapi zul tu adalah kata dasar dia. Okay, this is another level lah. This is how we can do. Okay. I hope I'm not confusing you But my point is this. When you see a word here, let's say you're not so sure how you use it, you find the meaning. Number 2, I already teach you. You find the meaning. Exactly you can know the word. Another way for you to be confirmed, how is it used? Sebab perkataan ni kadang dia seiris dengan seerti tapi penggunaan dia tak sama. Macam you kata tadi khianat ni maksudnya tak bagus lah memang. Tapi khianat ni lebih sesuai adalah opposite dia adalah amanah. Betul tak cik? Kan amanah opposite khianat sebab tu hadis Nabi. Wa idza tumina khana, bila dia beri keamanah dia khianat. Cara kita dapat pembayang makna dia atau perkataan tu sesuai atau tidak daripada 2 cara. Sama ada melalui Al-Quran daripada hadis Nabi SAW. So macam tadi perkataan zalil misalnya, dia tak ada sirah dia, saraf dia, spelling pattern dia tak ada zalil. Tapi ada perkataan zulli. Okay? Macam mana nak tahu dia zulli? Taib macam kat ni. Zalil kan? Misalnya, kan kita jawab kalau misalnya apa saja perkataan yang 3 ni nanti kita akan belajar dengan lebih detail. Okay? Zalil misalnya, apa was the 3 letter? Kita suruh buat exercise kan? 3 letter kan? Ni. What is the 3 letter? Zal lah. Zalala kan? Double kan? Zalala double lam kan? Sebab tu dah jadi zul. Faham? Zalala gini. Okay? Zalala. Tapi perkataannya sebenarnya bukan zal. Bukan zalala. Zulli. Dia dua alfabet sebab lam tu dia sabdukan. Sama tak maknanya? There you go. Tapi bila you cari maknanya, sesuai tak? Sesuai. Okay, ini another level lah yang kita akan introduce to you in moving forward. Okay, interesting kan? Sebab kita nak perincian. Waktu ni, at this level, saya nak ajar you perincian, details. Words yang detail. Bukan sekadar makna secara rambang sahaja. Okay, yang lebih kurang sesuai seiras. Seiras tu dulu saya terima. Sekarang kita nak ajar macam mana nak dapat makna yang lebih tepat. So jadi Karim duduk kat sini adalah zalil. Okay, ataupun tadi apa tadi? Haqir. Right, okay. Ni 2. So ini ataupun okay, saya tulis dua-dua lah Since you already get the meaning, saya tulis dua-dua saja. Okay, sini. Okay. Kalau sekiranya maknanya adalah, ini adalah maknanya respectful lah. Ataupun mulia lah. Okay. Kalau yang ini maknanya adalah apa? Vicious. Okay. Ini adalah, sekejap ni. Lidu adalah bakhil tadi. Okay. Bakhil. Alright. Yang ini kalau sekiranya apa maknanya adalah generous. Dapat tak? Any question so far? Okay, you all follow me? Yes. Okay. Follow. I'm teaching you a little bit slow hari ni, but it's okay Okay. I want you all to understand how's the process. So how do we get all these answers from? I already tell you from the siyakul kalam, from the ayat. Refer back. What is this one? Did I explain the other day? Ceritanya pasal ni Allah buat pembelaan pada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi sembarang-sembarang. Ini bukan orang sembarang-sembarang. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin, yang ada kekuatan, yang ada position dekat arasy Allah SWT. So kalau qaul, kata-kata, ini mudah-mudah fulahi kan?
takkan kata-kata yang generous. Well, it makes sense. You can go into meaning. Okay. But most importantly, it's most sesuai is respectful. Are we good here? Okay. Any question? Some more on this? No. Okay. Kalau tak ada, I move forward. Syafaudah, please don't touch. Okay, next one. Biqauli, what's the muradif dia? Hadisun. Okay, bihadithin. Ba jangan lupa. Ba Hadisin. harfujannya. B. Ya, Okay. bihadisin. Okay. Khitabin. Sorry? Khitabin. Khitabin. Khitabi, yes, correct. Kalam. Yes, Kalam. kalam, Kalam ke? correct. I was thinking of bikalam actually. None is not wrong. Semuanya tepat. Hadis ni, sebenarnya hadis ni dia ada makna yang lebih menyeluruh lah. Sebab hadis ni, okay, kita tengok perkataan hadis tunjukkan awak makna dia. Here, okay. Kalau perkataan hadis ni, okay, hadis ni dia ada multiple answers, multiple meaning. Sama ada dia adalah report, okay, cerita, narration, dialogue, mana perkataan, kalam, saying, or it also means baru. Okay, it can also mean speaking. So hadis ni dia ada banyak underlying meaning. Okay, boleh? Tapi kalau kita kata qaul, maknanya straightforward tak? Yes. Maknanya straightforward kan? Maknanya apa? Kalam. Kalam lah. So qaul is better is kalam. Kalami. There you go. So in fact, when you look at the meaning, they even give you what's the. That's why there's another way how you get the synonym ataupun dia punya muradif is this way lah. Is to get the dictionary, the meaning, they will give you the similar words. Okay? I'm giving you multiple ways how we can do this. Okay? Because at this point of time, we want you to improve your vocab. Okay? Kita nak upgrade your vocab. Okay, next. Tazhabun. Tarji'una. Tarji'una. Okay, very good. So, tazhabun maknanya apa? Deko, pergi. Pergi. So, tarji'una is to Pulang. return. Yes. Yes. Okay. How do we get this? Okay. So, misalnya you pergi dekat Almani, same thing juga. Okay, you go here. Here. Okay. Tazhabun. Jangan tutup Sasa. Tak ada pun mana ni jawapan dia. Ini domir apa ni tazhabun? Domir. Domir apa tazhabun? Domir antum. Antum. Saya pernah sebut kan kalau nak buat all this mesti kembali pada anta ataupun huwa. Makanya kena buang waw nun di hujung. Kan jalan fi'il mudhari' kan? Jumpa tak ni? Mesti ada. Tazhabun tak ada. Tak ada juga. Aku kita pakai ya lah. Ataupun ambil 3 words sudahlah. Senang. Okay. Zahabah. Zahabah, ya. Always come back with the 3 word is the safest one. Confirm ada. Ustazah, tak tuna boleh? Boleh. Saya nak tunjuk you all ni. Dia ada multiple answers ya. Kita nak apa? Dia punya opposite kan? Zahaba, other dots dia adalah ata yang biasa. Okay, ata. Cari mana satu-satu. Ja'a, pemboleh. Ni yang ni dengan roja'ah. Yes. Ini yang paling ataupun ada actually. Ada 4 letter kat sini. Ada 4 words. Nampak tak? Ada. Ini yang sesuai dengan perkataan Zahaba. Therefore, sebab tadi tu dia punya format 3 letter kan? Then you kena tukar lah jadi antum damir fi'il mudhari'. So kan tarji'una, saya tulis dia macam ni sebab dia mungkin dia tak nampak. Tarji'un misalnya daripada roja'ah 3 letter. Kan tadi kita dah key in kan? Tunjuk awak. Okay. Ataupun tadi tak tuna. Kak you cakap tadi tak tuna tak tuna. Okay. Dia 3 letter dia apa? Tak tuna 3 letter dia apa tadi? Itu. Tak. Tu. Ata. Okay. Ata ya. Okay. Boleh.
And then lagi apa tadi? Ja'a. Ja'a. Ja'a yuji'u. Jadi tuji'una. Ustazah, macam mana Ustazah tahu barisnya? Dictionary sayang. Okay, saya tunjuk awak. Okay, ja'a dia tricky sikit sebab dia fi'il mu'tal. Dia belajar fi'il mu'tal kan? Pasal dia ada huruf-huruf gatal tu, jadi dia susah sikit nak kena, bukan susah lah, dia sikit keliru. So macam mana saya nak tahu ni semua? Go to dictionary. Saya dah jawab, in fact buku yang autodidak tu belakang dia ada dia punya perkataan-perkataan tu you boleh cari. Okay, misalnya perkataan ja'ah. Saya nak tahu fi'il mudhari' dia macam mana Ustazah? Atau ata. Ni tak tuna Okay. Begini perkataan ja'ah dia tak familiar sangat, betul tak? So same, I said go to Arabic dictionary What do you do is Firis ja'ah. Nampak tak? Yuji'u. Can you see that? There you go. That's the fi'il mudhari'. Okay. Kalau tak nampak juga, just scroll down. Jangan takut. Just scroll down. Let's see. Ada tak yuji'u? Selalu mesti ada. Bagi jauh sikit ni. Kat situ je ni atang. Nampak dia tulis nampak sini. Fi'il thulathi mu'tad bil harf. Nampak? Lazim. Ni mu'tal lah. Nanti kita akan belajar nama dia. Tak ada. Ada you go. Selalu kalau ada fi'il mudhari', okay, Ustazah tengoklah selalu dekat mu'jam al-ghani. Okay. Saya explain sikit Mu'jam ni maknanya kamus. Dictionary al-ma'ani ni, bila kita pakai Arabic kat dalam ni, misalnya kalau kita buka kat sini, nampak tak ada all this? Nampak tak? Ini adalah all the dictionaries. We have Mu'jam Lisanul Arab. It's one of the classical kamus Diwan Arabic. Ta'abir Sya'iyah, Ar-Ra'id, Muhit, Mu'jam Aswad, Aksha, Ghani, Mustahalah Fiqhiyah. All this dirangkumkan namanya Mu'jamul Jami'. Jadi bila you key in one word kan? Kadang-kadang you tengok tak ada yang you nak. So you just scroll down. Selalunya akan ada. Dan Ustazah perhasan yang selalunya akan ada mudhari' adalah dekat ni. Mu'jam Ra'id, di surah Mu'jam. Ataupun dekat Mu'jam ni. Apa tu yang tadi ni? Mu'jam Ghani. Either one. Usually lah yang Ustazah perasan. Okay. But tak payahlah nak hafal dia yang Mu'jam, nama dictionary dia. You just scroll down. Nampak tak? Ja'a yuji. Nampak tak? They give or not? They will give you what's the mudhari'. Okay. This one we will learn later. Why got ja'a, yuji'u, yaju'u, jaya'an, ji'an, wa maji'an, wa maji'atan. Ini namanya masdar. Nanti kena belajar lepas ni. This is a noun that is transformed from a verb. Okay? That's what in saraf we're going to be later. We will have the root word apa? Ja'a, yaji'u. Can you see that? Ni siap dengan baris lagi. Okay? Am I confusing you? Or is it okay? Boleh follow? Are you okay? Following. So it's getting more and more interesting now. I'm going to teach you words of formation later. How we transform this word. So when you see this, I want you all to be from at this point of time, in terms of grammar, most of it Ustazah dah ajar. Another thing kadang kita nak adalah you nak kena ingat pertama. Kedua adalah words formation. Ini yang mungkin kita nak kuasai. How you transform, you play around. Misalnya kalau you belajar English pun atau bahasa, mungkin dari sudut grammar bahasa tu you dah boleh buat. Yang tak senang kan you nak kena karang ayat, you nak susun perkataan tu imbuhannya yang mana satu nak gunakan. Saya makan nasi. Saya makan menggunakan tangan. Saya makan guna tangan. Betul tak? Faham lah bahasa pasar boleh. Saya makan guna tangan boleh kan? Tapi kalau bahasa formalnya, you cakap apa? Saya makan menggunakan sudu dan garpu. Betul tak? Itu bezanya bahasa yang tersusun. Dan Al-Quran ni dia adalah bahasa yang tersusun, lengkap dengan bukan saja tata bahasa, tapi dengan dia punya spelling dia, imbuhan dia semua mesti tepat. Jadi ni sekarang ni at this level saya tengah jawab ketepatan, kesempurnaan. Bila dalam ayat tu kita nak kaji ayat Quran tu dalam bentuk ketepatan dia, kesempurnaan dia. Kenapa dia gunakan perkataan tu, perincian dia. Pada saya kata tadi, perkataan tu ada banyak makna, tapi kenapa dalam banyak
perkataan yang sesuai tu dipilih perkataan tersebut. Okay, so let's say lah kalau misalnya macam tadi you tak sure kan dia punya fi'il mudhari ni macam mana. Nampak tak? Ni mu'tal. Nampak tak? Fi'il ja'a mu'tal. Nampak tak ni? Nampak tak? All these in dictionary will give you. Misalnya you tak tahu makna. Kalau sini semua saya tak tahu. Takkan kata mu'tal tak kenal. Mu'talul ain mahmuzul lam ni semua nak ajar apa benda tu. Okay? Dan you dah kenal dia adalah fi'il mu'tal sebab huruf ni tengah-tengah ada huruf gatal. Okay? Huruf gatal dekat belakang, kat tepi, kat tengah, dekat first letter, second letter, little letter dia ada nama. Namanya lazim, mudha'af, dia ada nama-nama sendiri. Okay, but for now saya tak explain dululah, nanti confuse pula kan. Nanti kita akan go through satu-satu. Okay, so bila you go through, bila nak cari dia punya fi'il mudhari, misalnya just scroll down, you will get definitely. You definitely got, nampak? Ni semua, in fact nampak ada hadis perkataan. Saya suka kamus Ma'ani ni, in fact ni syair, mana syair yang menggunakan perkataan ja'a semua dia keluarkan. Ada hadis yang gunakan perkataan ja'a pun dia keluarkan. Surah dalam Quran pun ada. Setengah perkataan lah, tak semua. Nampak tak ni? Ja'a, ni hadis tentang malaikat. Tentang hari, hari Jumaat. Inal malaika yang berjumaat yang ala babil masjid. Malaikat ni daripada hari Jumaat dia dah standby kat pintu masjid. Siapa yang datang ja'a fulan min sa'ati kada wa kada wa kada macam yaqta ja'a fulan fa Allah besar wala yutul jum'ah wa la yukhbah. Maknanya siapa yang datang keluar pukul berapa, dia sampai pukul berapa, dia dengar khutbah pukul berapa, dia keluar pukul berapa, dia buat apa semua. Wa idza lam yutraq, tak dengar khutbah semua malaikat tulis. Dia dah standby. Ini tentang hadis Nabi SAW. Ini ra'aitu ka'ana dalwan dulim das sama. Macam ada something lah daripada langit gitu. Aja Abu Bakar fa'akhadha bi'araki wa syariba syurban dha'ifan. Thumma ja'a Umar fa'akhadha bi'araki fa syariba hatta tadalla. Thumma ja'a Uthman fa'akhadha bi'araki fa syariba hatta tadalla. Thumma ja'a Ali fa'akhadha bi'araki fa tasha'a wa tadalla. Ni soal hadis saya tak ni, dia ada sambungan ni, dia ada cerita. Okey, ni man ja'a bil hasanati, ni ayat Quran. Siapa yang datang dengan kebaikan atau siapa yang buat kebaikan, okey, falahu asyru amsalihha, maka akan 10 kali ganda diberikan. Siapa yang datang ataupun yang buat keburukan tu, fala yuzza illa mithliha wa hum la yuzlamun. Kalau buat baik satu kali, Allah gandakan 10. Tapi kalau buat satu kali, itu je lah fala yujza. Dia takkan diberikan apa tu ganjaran. Soalnya illa mithlaha, kecuali apa dosa yang dia buat. Wa hum la yuzlamun, kamu tak akan dizalimi. Sebabnya ada cerita ayat sebelum tu macam karakternya macam dia cakap lah Allah ni tak adil dan sebagainya, tapi Allah buat sanggahan. Ini adalah cerita macam ni. Surah Al-Qasas. Man ja'a bil hasanati. You kalau notice perkataan ja'a selalu digunakan dalam perkataan kebaikan dan keburukan. Siapa yang datang kebaikan, buat baik, falahu khairun minha. Maka bila datang kebaikan, maka itulah khairun minha, lebih baik untuk kamu. Wa man ja'a bis sayyi'ah, kalau dia buat keburukan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Sama. This is to complement this ayat yang atas ni. Kalau dia buat keburukan, illa ma kanu ya'malun. Apa yang kau buat keburukan, itu yang kau dapat. Hebat kan Allah? Dia buat satu buruk, dia dapat satu je lah points dia istilahnya. Tapi kalau buat jahat, kalau buat baik, ganda-ganda 10 kali. Buy one get 10 free. Okay. Ini syair ni syair lah. Kalau you belajar syair Arabi atau syair jahili, you akan nampak ni. Tapi kita tak jawab syair lah. Tak payahlah. Belajar Quran sudah hadis. Syair ni dia bahasa menusuk kalbu lah. Sebab tu saya kalau dengar lagu Arab tu kan, zuk gila lah orang panggil. Oh zuk. Orang panggil zuk tempat apa? Zuk. Kita dengar perkataan zuk. Semua ada namanya zuk. Apa tu zuk? Penuh perasaan. Ya, zuk tu ada nama satu tempat ni dekat Singapura, disco. Ada. Malam namanya zuk. Betul lah. Orang kalau pergi sana kan penuh perasaan nak lepaskan apa ke segala di dada. Zuk tu, zauq tu maknanya macam menusuk ke kalbu. Menusuk kalbu. Macam wah, penuh perasaan. Kita punya alaqah connection dengan Quran tu bila baca tu sampai bergegar kan. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surah Al-Mu'minun kita terangkan awak kan adalah 5 characters ataupun 5 kelebihan orang Islam, okey, ataupun 5 karakter orang Islam. Antaranya bila dia dengar ayat Quran, wa idza tuliyat ayatu zadat imana, hati dia pun bergetar, bergegar bila baca ayat Quran. Zauq lah tu. Dia ambil dalam bahasa Arab namanya zauq. Dia pun tulis zauq. Dia tak boleh pronoun zal, dia pronoun lazai. Sebab ayat Quran ni dia hebat macam tu.
Alright, interesting kan? Jadi hari ni Zah just slowly sikit I tunjukkan you satu-satu macam tu. Okay, baik deh? Okay, next one. So nampak ya? Ini bukan tujiun lah. Tadi dah check dictionary, tajiun. Masih keliru sikit. Tajiun ke ja'ayaji'u ke ja'ayuji'u. Nah, so kalau ada sudut baris ni, kalau tak tahu, refer dictionary aja. Pertama macam saya sebut, kita bukannya orang Arab, tak semua perkataan kita hafal. Okay, now mim, sya'ah. Aroda. Aroda. Anything else? Roma. No, aroda is the best one. Aroda. Okay. Okay, aroda. Sya'ah maknanya kehendak. Okay, very interesting. Let's go and find the meaning. Okay, jadi saya tunjuk meaning satu-satu lah. Tak apa. Kita ambil masa sikit. Okay, tengok sini. Aroda. Okay. Aroda. Correct, nampak? Apa tadi? Sya'ah Salah. Sya'ah. Iya sya' yuzhibkum. Copy paste je kak kalau pakai handphone tu. Aroda. Ibtagha boleh. Kak jangan cakap betul ni Roma. Aroda. Lepas tu Roma. Roma tak Ada juga situ. Roma. Ibtagha yes. Amalan ni maknanya cita-cita. Ambition. Sya'ah ni kehendak. Aroda ni mengkehendak. Ibtagha pun iwan. Bagha, ibghad, Rama ni. Let me just find the meaning From my understanding, it may not be right. Roma macam throw gitu Lain. Ya, Rama tu lebih pada buang. Buang. We find. Mungkin ada makna lain. Just double confirm saja. Itu bukan dictionary, kita tak tahu. Cuma kebiasaan penggunaan dia adalah tu. Sorry. Roma, raghiba, you express. Tak, Roma ni more like you throw in, you express. Okay. Yeah, one's hope. Macam leave. I mean, I find it's express one's hope for raghiba, have in mind. Well, I think it's a little bit inappropriate. I mean, it's not like suitable. Kalau sya'ah ni nampak? Sya'ah, aroda, nampak? Raghiba. See? The dictionary will tell you what's the answer. Okay? Raghiba, yes. Aroda, yes. Ibtagha, yes. Okay, but apa tu? Roma, it's not that right. Let's see what's the meaning in Arabic. Rama bariha farqa. Farqa maknanya berpisah. Aima barihtu ibta'ada. Nampak? Rama maknanya berpisah. Rabi fihi ishtara aradaha. Okay. Nasyadahu talabahu. Okay. Alright. So nak dapat jawapan yang tepat, kita kena friend dengan dictionary. Okay. Saya pun kena tengok juga makna. Ibta'ada. Tawa ataupun raghiba. Alright. Okay. Jadi maknanya kehendak. Nak lah. Sya'ah maknanya iwan. Alright. Okay, now. Yastaqimu hidup. Iwaja. Yastaqimu makna laga. Isim fi'il lahu. Is it this one fi'il? Sure. Fail, sahih. Fail apa? Fi'il. Yap. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Therefore your answer is fail mudhari' itu kan? Yaplu. Yaplu. Yatslu. Aha. Yastaqim maknanya apa? Straightforward. Menempuh jalan yang lurus. Okay, jalan yang lurus kan? So dia punya opposite sesat lah. Sesat dengan bahasa Arab. Dolin. Alat dol. Dol kan? So yap. Dol. Kalau Yap. dol, yudilun lah. Yudilun. Oh. Right no? Yudilun lah.
Biasa kan dengan perkataan yudilun. Mm-mm. Kenapa macam pelik pula dia tiba? Yudilun lah. Okey. Okay. So jawapan dia adalah yudilun. Wala yudilun. Wala boleh dulu. Okay, yudilun. Okay. That's all. Yes. Alright. Good. Okay, moving on. People think macam nak Arabkan dia. Number 1, inna harfu apa? Harfu nasbin. Harfu nasbin kan? Harfu nasbin. So ha is Yes. Harfu nasbin. Amir, Domi mutasil Domir, mabni ala sukun. Mutasil, mabni, kena kerengkap Mabni ala sukun. Which one lah sukun? Dhamma. Labdom lah kakak. Kan innahu. Marfu. Yes, very good. Wahwa, Isim ina. inna, marfu. Very good. Marfu. Excellent, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Very so glad that you know that. Okay? Isim inna, marfu. Okay? Oh, you are the one right. Isim inna, you say mubtada pun boleh lah. Okay? Or you want to say mubtada. Because this is mubtada. Yes or no? Okay. Correct. No problem. So kita nak you bila tulis ni nak you lengkap ya. Okay, are you all with me? Yes. Boleh nampak tak susahnya skrin? Boleh? Terang? Boleh. Now. Clear. La tu apa? La tu Taukid saya tulis. taukir. Dia harfu taukid. Ada yang tulis lain ke? La pula. Harfu taukid. La harfu apa? Jar. Taukid Aku ada orang cakap tulis tu lam harfu jar. Betul tak? Boleh tulis lam harfu jar tak? Tak. Okay. Tak. Ada Saya nak lepas tahu ni dia baris harfu tiga. taukid ke dia harfu jar. Ada tak yang ada masalah tu atau confuse bahagian tu? Betul tak? Hello, are you all with me? Taukid. Ini lam taukid ya, bukan harfu jar. Taukid, Kenapa bukan harfu ya. jar? Soalan saya. Selepasnya baris depan Dhamma. Sebab dia lepas dia marfu. Jangan cakap sebaris Jamila. Sebab i'rab dia Marfu', selepasnya marfu'. bukannya majrur. Ya. Ingatkan HJI, harfu jar Oh, hanya ya. HJI sahaja. Betul tak? Ini bukan. Ini adalah marfu. Jadi kalau kerana selepasnya bukan majrur, makanya dia adalah lam taukid. Okey. Taukid. Lam taukid ni maknanya dia adalah dia macamnya dia adalah sambungan pada perkataan inna. Taukid mentakkidkan. Sesungguhnya dia betul-betul kalam Nabi. Sesungguhnya itu macam seolah-olah diulang 2 kali. You faham ni Jadi namanya lam. Lam ni dia ada multiple use. Ada lam ta'lil, ada lam taukid, ada lam harfu jar. Nanti kita akan tengok kat buku list of lam dulu. But for now kita dah belajar HGI, harfu jar. Dia adalah li bukan la. Okay? Saya pernah explain ni Bukan li tapi la. Kalau la selalunya ada lamun taukid. Okay tak ni? Okay. Boleh dapat? InsyaAllah. Any question here? Tak ada So kaulu apa? Mudhafin ilahi. Marfu bidhamma. Nanti dulu. Marfu bidhamma. Marfu bidhamma. Okay. Marfu bidhamma apa? Jumlah ismiyah. Okay, Mubtada khabar. betul. Dia adalah khabar. Faham Hmm. ni? Very good ya. Yang ini kan isim kan? Isim inna selalunya marfu pula. Subhanallah. Ni saya salah. Isim inna lah mansub. Salah ni. Saya Ya. Mansub ya. lain macam dia salah. Ni dia salah.
Isim inna mansub. Okay. Kalau tak ingat masa dekat dekat yang nota yang Yes, ada. dekat lauk yang dekat paper nombor 2 Ustaz ada beritahu dia punya jawapan dia. Sekejap, mana dia? Dekat yang the second paper Ustaz ada buat dia punya ni kan? Sekejap Ustaz buka kan sekejap. Ini Ustaz dah kopikan untuk you all. Jadi you all boleh apa tu? Refer actually inside your file pun. Okay, you tengok ni. Ni kan kita dah bagi you all kan? Tengok ni. Nampak dah ni. Isim inna, nampak? Isim inna barisnya apa? Dalam banyak-banyak mubtada yang ramai-ramai ni, yang 9 ni, hanya isim inna saja selepas dia adalah Mansub. mansub dan khabarnya adalah Marfu'. dia opposite. Saya ulang lagi sekali. Inna kan saya sebut. Anything that lepas huruf inna, lepas huruf anna dan juga maf'ul bih, mana dia ada fi'il fa'il jumlah fi'liyah baru dia mansub. Kan kita belajar tu kan? Kan? Jadi ni inna allaha. So inna allaha mansub. Jadi innahu tadi dhamir muttasil tu bukannya marfu' tapi Mansub. mansub. Okay, mansub ya. Okay. This is terlepas tadi. So dia adalah mubtada mansub. Isim inna mansub. Okay. Jadi kaul ni kalau ada mubtada mesti nak ada apa? Khabar. Sesungguhnya dia. Kenapa dengan dia? Apa cerita dia? Apa khabar dia? Ni dia khabar dia. Kalam yang mulia, kalam rasulmu yang mulia. So ini adalah khabar Inna. marfu. Marfu'. Yes, khabar baru marfu ya. Marfu bi what? Bidhamma. Okay. Dhamma. Is that all? Bidhamma and huwa mudhaf. Very good. Okay. Macam mana saya nak tahu dia mudhaf Ustazah? Sebab selepas dia baris bawah kan? HGI nampak? Ni kan idofah ni. Macam saya tahu idofah. Yang ini mudhafnya tak ada alif lam, tak ada tanwin. Betul tak? La qaulu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia isim kan? Ya. Isim dia mesti nak ada alif lam atau tanwin. Kecuali kalau dia ghair munsharif. Dah baca kan? Semi fleksibel je yang mungkin tak ada tanwin atau alif lam. Tapi kalau dia isim biasa, isim mu'rab, mesti nak ada alif lam tanwin. Kalau dia hilang maknanya dia mudah-mudah. Faham ni? Okay. So now rasul apa? Mudhaf. Mudhafun ilahi. Mudhafun ilaihi. Majrur. Majrur bi kasrah. Majrur bi kasrah. Bi kasrah. Right. Majrur bi kasrah. Mesti nak lengkap ya. Bi kasrah. Okay, very good. Yang ini Karim? Wa huwa mausuf juga kan? Ya, wa huwa mausuf kan, you can see that. Or you can just write here sifat majrur bi kasrah. There you go. Sifat majrur. Majrur bi kasrah. Okay. There you go. Okay. Nak tulis wa huwa mausuf boleh, tak nak tulis pun boleh. Tapi selalunya kalau dalam kitab nahwu kita jarang tulis lah. Tapi kalau you all nak tulis sebagai untuk apa tu? Nak bagi you direction. Yang ini adalah bukan sekadar mudhaf ataupun bukan mudhaf. Dia bukan mudhaf ilahi kan? Nak make sure dia adalah murakab yang jenis tausifi, ya boleh lah. Kalau nak tulis, okay lah, kita tulis saja, tak ada masalah. Okay, you tulis kat sini. Saya tak boleh italic. Okay, I'm just write here. This is additional one. Okay, kita dapat ni. Susah pun, okay. Right, next. Zikuwatin. Apa zikuwatin? Majrur. Bi Majrur kasrah. apa? Bi kasrah. Okay, stop Before that, yang ini kan. Khabar marfu' bidhamma. Okay, tak apa. Lepas dulu. Okay. Zikuwatin dia majrur kan? Ya. Betul. Bi what? Bilia lah. Yes. Niabatan. Ni dah belajar kan? Ni kasrah di annahu apa? Mudhafun ilahi. La minal asma al-hamsah dulu. Hamzah. Dia asma al-hamsah dulu. Tasdi. Kan zifu tu semua?
Lihat. Wahwa mudhaf. Okay. Tadi. Khamsah. Baru ditulis dia. Wahwa mudhaf. Alright. Okay. Yang ini baru tulis dia mudhaf ilaihi majrur bi kasrah. Alright. Okey. Sebab ini adalah sebenarnya innahu laqaulu rasul kalim. Innahu dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Innahu dia adalah sambungan yang daripada atas tu. Sebab tu dia alih-alih dia majrur. Dia majrur sebab dia berkaitan dengan yang di atas kat situ. Okay. Now inda apa inda? Zaraf. Zaraf zaman. Makan. Makan. Di sisi what? So di tempat. Oh ya, di sisi tempat Okay. makan. Okey. Sama, ni pun sama. Mabni ala fathi. Tak. Majrur biar niabah ni dasar. Niabaan. Dia bukan mabni. Dia muqaddar dengan niabah ni. Niabatan ala fathi. Nahu minal asma'il khamsah. Alam asma' tak ada alif lam. Salah nanti. Okay. Wahwa mudhaf. So ni mudhaf ilahi majrur bi kasrah. Okay. Yang ini makin ni dia adalah sifat. Asal perkataan ni adalah Dhi quwwatin makinin inda dzil arsy. Ini dia adalah sifat pada sini. Okey? Boleh? Hello, dapat ya? Yes. Boleh. Okey? Faham? Dah tulis dah. Next one. Ustazah nanti hantar di sheet tak? Boleh kalau nak hantar boleh juga. Okay, baik. Correct. Betul. So this is sifat, betul. Okay, next one. Indah, selesai. Fa'aina, what's fa? Saya tulis harfu atfin. Harfu atfin, bukan harfu istinafiyah. Nafiyah. Nafiyah tak juga Ustazah. Dia menafikan kan? Tak, bukan. Fa'aina. Oh ya. Harfu nafi, Aina. istinafiyah. Oh, this one is tak nafiyah. Okay. Okay. Fa'aina tadhhabun. Kat mana lagi nak pergi? Yalah. Okay. Nafiyah. There you go. Harfu istinafiyah. Okay. Sebab dia terpisah cerita dia daripada yang sebelum. Ingat tak harfu istinafiyah ni dia adalah cerita baru. Kan dia tanya tadi, Alhain tak boleh copy paste. Okay. Masalah. Kalau dia adalah, kalau harfu ataf kat Jamila, dia cerita dia bersambungan. Sambung Dia cerita dia dah terpisah, dia dah habis dah. Istinafiyah. Okay, tengok ayat dia kat atas ni. Kan? Dah habis semua cerita ni. Cerita pasal Nabi semua ni. Wa ma huwa biqaulan syaitani rajim. Dan ni bukan kata-kata syaitan. Kan lepas tu tanya, fa aina tazhabun, kan dah cerita baru. Bukan cerita pasal Nabi lagi. Kat mana lagi kamu nak pergi? Nak pergi. So dia adalah masuk dalam ibaratnya dia cakap ni paragraf barulah. This is a new paragraph. Kalau kita tulis sekarang kan, tu paragraf baru. So fa aina tazhabun, fa tu harfu istinafiyah. Okay? Nafiyah, okay. Okay. And then
Aina is isim Isim istifham istifham. mabni ala fathi. Mabni Ala fathi. mabni ala fathah. Boleh? Ala fath. Wahwa mubtada. Apa tu? Mubtada marfu'. So, okay. Azhabun is fi'il Fi'il madi Mudhari'. mudhari marfu' marfu'. bil waw. Tak ni bisebutin nun, tak apa, kekal situ. Fi'il mudhari' marfu'. Wa huwa khabar jumlah. Khabar jumlah. Wa khabar jumlah. Okay. Got it? Okay, so dia adalah fi'il mudhari' marfu' wa huwa khabar jumlah. Okay. So ni saya nak Yul buat fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. So ni mana yang sahih mu'tal kita belajar kan? Mu'tal yang ada apa tu? Ada ni lah, ada huruf alif waw ya. Okay. Anzala dia sahih ke mu'tal? Anzala sahih. 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 Okay, good. Up. Okay, anzala adalah sahih. Okay. Jahada pun sahih. Okay. Ja'a is mu'tal. Mu'tal. Ja'a is mu'tal. Ada alif kat tengah-tengah. Okay. Nampak? Okay. Akhraja sahih. Raja sahih. Atta mu'tal. Nawa Nawa mu'tal. Mu'tal. Istaghna mu'tal. Mu'tal. Lain sahih. Mu'tal. Bawah sekali sahih. Sahih. Syakka kena is sahih. So ni nazala, dia punya root word adalah nazala. Nazala. Okay. Ini jahada. Jahada. Ni memang ja'a juga. Kharaja. Kharaja. Atta. Nawa samalah Nawa sama. Atta. Sama-sama atta. Nawa. Oopsie. Istaghni. Sama kan? Istaghna. Ghana. Aghna. Is it? Ghana. Ghana. 3 letter mah. Ghana. I already say only 3 letter. Aghna. Ghana. Sebab tu Syah ni syakoko. Syakoko. Syakoko ya. Syakoko. Ini khalaqo. Khalaqo. Ni saya sengaja masukkan dia ada domir. Okay. So nazala maknanya apa? Turun. Telah turun. Okay. So ni turun. Turun. Oh besarnya. Ni. Oops. Okay, turun. Next. Berjuang. Jahada is berjuang. Okay. Nanti kita kecilkan lah Ja'a datang. Kharaja keluar. Wah. Atta datang juga. Datang. Nawa Dibentuk. Nawa tiada. berniat. Berniat. Niat. Istaghna apa ghana? Kaya. Mencukupi. Kaya. Mencukupi kaya. Okay, cukup lah boleh lah kita. Nanti orang faham apa tu kaya macam it's an adjective pula ya. Syakokna. Belah. Split. Bangsa Belah. Yes. Belah. Okay. Khalaqa cipta. Okay. Cipta. Alright. Okay, that's all. Empat. Okay, that's all. Empat ni. Okay. There you go. So, selesai dah.
kita apa tu? Alright. Dan ni dah selesai dah ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung surah An-Nisa minggu depan. Okey? Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, Waalaikumsalam warahmatullahi minggu depan nanti kita Waalaikumsalam. apa tu,